Dan saya Mahasama, BSM 2002008. Saya Nur Ifah binti Muhammad, BSY 2101040. Okey. Okey. Untuk wakaf istibdal ni kita akan bincangkan ada 5 subtopik lah. Antaranya definisi, hukum dan fatwa wakaf istibdal, keperluan wakaf istibdal, syarat-syarat wakaf istibdal dan isu dan permasalahan wakaf istibdal. Okey, yang pertama kita masuk definisi wakaf istibdal. Kita nak tahu wakaf istibdal ni apa? Untuk wakaf istibdal ni dia ada dua istilah. Yang pertama istilah dia ibdal. Yang kedua istibdal. Kalau ibdal ni dia kata maksud ibdal mengeluarkan atau menukar sesuatu wakaf dengan menjual harta tu. Kalau istibdal pula, kalau istibdal membeli sesuatu harta yang lain dengan hasil jual, maksudnya saya terang terulang, maksudnya istibdal ni kita harta wakaf tu dia jual harta wakaf tu, dapat hasil daripada harta wakaf, beli harta lain sebagai ganti kepada harta wakaf tadi. Tu maksudnya wakaf istibdal. Dengan syarat dia kita jual tu kita beli benda yang sama. Contoh kalau kita jual tanah, kita jual tanah tu sebab apa, fungsi tak berfungsi ataupun tak bagi manfaat, tak bagi hasil. Jadi kita jual sebab kita nak nak gantikan dengan harta wakaf lain yang boleh bagi manfaat sebagaimana tujuan pewakaf tu dia niat nak buat wakaf tu. Faham tak? Faham kan? Okey, pengertian mengikut pandangan tokoh. Yang pertama Mufti Perlis dia kata wakaf istibdal ni adalah satu kaedah untuk nak tukar atau nak gantikan harta wakaf yang terbengkalai itu, contohnya macam tanah ataupun tanah yang tak subur ataupun tanah kubur yang tak sesuai dengan tempat. Okey, kalau ikut Kal-Aji 1985 dia kata wakaf istibdal ni menjual harta wakaf yang kurang memberi manfaat. Harta wakaf tu tak ada beri manfaat kepada orang, dan harta yang hilang hasil dia, tak dapat hasil benda-benda daripada harta wakaf tu. Dan kita membeli harta yang sama jenis, maksudnya kita gantikan dengan kita jual tadi, kita ganti beli dengan orang lain sebagai ganti kepada harta wakaf tadi. Untuk kita, maksudnya harta wakaf yang kita ganti tu yang lebih bagi manfaat ataupun ada hasil yang lebih baik daripada harta wakaf yang asal. Kalau Abu Zahra pula, dia kata wakaf istibdal ni boleh berlaku apabila harta wakaf tu tak ada hasil yang kita boleh. Maksudnya kita tak ada hasil benda-benda daripada harta wakaf tu. Dan kita nak gantikan dia dengan sama je. Lebih kurang je lah istilah, dia punya konsep tu lebih kurang je. Dr. Wahbah pula dia kata wakaf istibdal ni jual beli atau tukar ganti harta wakaf dengan harta yang lain atau nilai mata wang. Okey, seterusnya kita tengok hukum dan fatwa wakaf istibdal. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dia kata harus kalau wakaf istibdal bila mana harta wakaf tu tak bagi manfaat, tak datangkan manfaat ataupun hasil. Wakaf istibdal ni dibenarkan hanya kepada harta wakaf selain daripada masjid. Maksudnya masjid untuk mazhab Hanafi, harta wakaf yang berbentuk masjid, maksudnya harta wakaf masjid tu kita nak tukar dengan masjid lain ataupun nak tukar dengan benda lain. Tak boleh kalau masjid. Yang tu mazhab Hanafi. Tapi selain daripada masjid boleh. Untuk mazhab Maliki pula, dia ada 3 pendapat. Okay, pendapat yang pertama, jumhur ulama Maliki, dia kata tidak membenarkan wakaf istibdal ke atas harta ta'alih. Harta ta'alih maksudnya harta yang kita tak nak gerak kan. Harta macam tanah, bangunan, tapi kita tanah kubur, semua benda tu lah. Sebahagian ulama Maliki yang kedua pandangan daripada sebahagian ulama Maliki pula, dia kata dia mengharuskan wakaf istibdal dengan syarat harta tu rosak. Okey. Yang ketiga, pandangan daripada Imam Maliki sendiri. Imam Maliki pun ada 3 pandangan juga. Yang pertama, tidak mengharuskan terhadap harta yang tidak alih. Harta tidak alih tak diharuskan. Dan ia mengharuskan wakaf istibdal ke atas harta alih. Contohnya macam kereta, benda yang boleh alih lah. Harta yang boleh alih. Okey, yang ketiga, tidak mengharuskan wakaf istibdal ke atas masjid. Maksudnya masjid, Imam Maliki juga tidak mengharuskan wakaf istibdal. Okey, untuk mazhab Syafi'i pula yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni secara umum
dia tidak mengharuskan wakaf istibdal. Maksudnya secara umum dia tak mengharuskanlah mazhab Syafi'i. Tetapi secara khusus dia tidak mengharuskan wakaf istibdal ke atas masjid. Lepas tu sebahagian ulama mazhab Syafi'i dia mengharuskan ke atas masjid tu sekiranya masjid tu nak rosak dah ataupun musnah. Lepas tu sebahagian ulama mazhab Syafi'i juga ada yang melarang wakaf istibdal terhadap harta ta'alih dan ada juga yang membenarkan ataupun mengharuskan wakaf istibdal ke atas harta yang tidak alih. Seterusnya ada juga pandangan daripada mazhab Syafi'i ini, sebahagian ulama dia tidak membenarkan wakaf istibdal ke atas harta alih dan ada juga yang mengharuskan wakaf istibdal ke atas harta alih. Maksudnya ada banyak pandangan lah. Okay. Seterusnya mazhab Hambali. Untuk mazhab Hambali ni boleh dikatakan dia adalah pandangan yang agak terbuka daripada mazhab lain. Mazhab lain tu yang macam ada dia ketat sikit, tapi mazhab Hambali ni dia terbuka sikit. Ulama mazhab Hambali dia membenarkan wakaf istibdal terhadap masjid sekiranya masjid tu tak ada tujuan, tak capai tujuan wakaf. Maksudnya masjid untuk buat ibadat, tapi lama-lama masjid tu tak boleh nak berfungsi, orang tak boleh nak buat ibadat. Jadi tak capai tujuan asal wakaf tu. Ketika tu kita mazhab Hambali ni dia membenarkan untuk nak buat wakaf istibdal terhadap masjid tu. Untuk Ibn Taymiyah dia kata pengharusan wakaf istibdal dalam mazhab Hambali ni oleh kerana keperluan ataupun masalah yang jelas. Maksudnya bila harusnya wakaf istibdal tu dalam mazhab Hambali ni maksudnya maslahah ataupun keperluan masyarakat tu jelas dah nampak masa tu. Contohnya macam masjid tadi. Masjid tu adalah keperluan ataupun maslahah pada kampung tu. Contoh kampung tu ada satu masjid tu je. Dan bila masjid tu rosak ataupun nak musnah, jadi tak ada lah tempat yang boleh orang kampung tu nak pergi buat ibadat. Jadi masa tu masjid tu memang jadi satu keperluan lah. Ketika tu boleh kita nak wakaf istibdal, nak tukar daripada masjid tu di tempat lain. Maksudnya bina masjid tu di tempat lain. Seterusnya mazhab ni tidak mensyaratkan ganti harta wakaf daripada harta yang sama jenis. Maksudnya contoh kalau tanah diganti dengan tanah. Ia tak ada syarat sampai tahap tu. Kalau masalah lain dia mensyaratkan benda tu sama jenis. Okay, seterusnya pandangan daripada Imam Al-Mardawi, dia kata harus apabila harta wakaf tu tidak dapat nak bagi hasil ataupun manfaat seperti mana tujuan asal pewakaf tu. Yang kedua, wakaf masjid diharuskan untuk tukar ganti dengan tujuan membina semula. Semula terdapat masalah umum. Maksudnya Imam Al-Mardawi dia kata kalau wakaf istibdal terhadap masjid ni diharuskan dengan syarat ia bina mula masjid tu. Gitu. Okay, yang pandangan yang keenam daripada Dr. Asyauqi Al-Alam, dia dibolehkan wakaf istibdal sekiranya harta yang digantikan tu memberi manfaat dan kepentingan kepada masyarakat. Maksudnya harta yang kedua yang dia gantikan tu, harta wakaf yang digantikan tu ada manfaat ataupun hasil yang lebih baik untuk masyarakat. Okay, yang kedua, orang yang paling berhak memutuskan apa-apa keputusan adalah hakim atau badan institusi yang bertanggungjawab berkenaan dengan wakaf. Maksudnya, apa-apa keputusan terhadap harta wakaf ni yang berhak memutuskan benda-benda adalah hakim ataupun badan institusi, contohnya Majlis Agama Islam Negeri. Sebab wakaf kan di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Jadi apa-apa daripada badan institusi ni ataupun hakim sendiri yang memutuskan benda-benda. Okay. Okay, untuk last hukum dan fatwa ni, fatwa di Malaysia, muzakarah jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang keempat bersidang pada 13 April 1982, dia buat keputusan bahawa wakaf istibdal ni menukar mauquf maksudnya harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan tujuan mengekalkan mauquf adalah diharuskan mengikut taklid pendapat Imam Abu Hanifah. Sebab mazhab Hanafi tadi mengharuskan kan. Jadi konsep nak wakaf istibdal ni tukar harta tadi dengan tujuan dengan syarat dia harta wakaf yang kita tukar tu dia mengekalkan tujuan asal wakaf tu.
dan diharuskan tu mengikut taklid pendapat kita, maksud taklid kepada pendapat Imam Abu Hanifah tadilah. Itu pun mazhab Hanafi tadi. Okey, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 41 3 hingga 4 November 1996 membuat keputusan bahawa wakaf istibdal adalah perkara yang amat baik dan perlu diamalkan memandangkan pembangunan sedang berjalan dengan pesat, sedangkan tanah wakaf tanpa masjid lama terbiar dengan begitu saja dan menyulitkan pihak berkuasa. Okey, seterusnya. Seterusnya, keperluan kepada wakaf istibdal. Istibdal harta ni adalah menjadi satu keperluan bagi Majlis Agama Islam negeri-negeri, terutamanya untuk membangunkan mauquf, untuk membangunkan harta orang-orang Islam tu, di mana Majlis Agama sebagai pemegang amanah tunggalnya. Keperluan wakaf istibdal mauquf akan berlaku dalam beberapa keadaan yang berikut. Yang pertama, keluasan mauquf yang sempit dan sukar untuk dibangunkan. Yang kedua, mauquf yang terbiar dan tidak dapat dibangunkan untuk kepentingan umat Islam. Jadi, dia tukarkan harta tu kepada yang lebih baik. Yang ketiga pula, kedudukan dan lokasi mauquf yang berjauhan, bertaburan dan tidak bersesuaian untuk dibangunkan. Yang keempat, hasil dan manfaat yang tidak boleh menepati matlamat dan tujuan pewakaf. Maka dia istibdalkan harta tu untuk ke arah yang lebih baik. Macam harta yang ditinggalkan lama, dia jadi ke benda yang boleh bagi manfaat lah. Contohnya macam masjid, tanah perkuburan tu. Yang kelima, kegunaan mauquf tidak lagi mendatangkan manfaat. Yang keenam, mauquf yang terlibat dengan penyerahan kepada pihak berkuasa negeri yang mana bertujuan untuk pertukaran hak, syarat nyata, status penggunaan tanah seperti jalan atau kawasan lapang. Syarat-syarat wakaf istibdal. Terdapat syarat wakaf istibdal bagi kategori pertama iaitu harta wakaf asal. Antara syarat yang perlu dipenuhi adalah, okey, maksudnya sini syarat wakaf ni ada dua. Yang pertama, syarat untuk harta asal. Harta yang kita sebelum kita nak tukar dengan harta lain tu. Harta yang asalnya. Contohnya tanah tu, yang asal wakaf tu. Tu syarat pada harta yang pertama tu. Okey. yang pertama, harta itu tidak lagi mendatangkan manfaat dan hasilnya kepada penerima wakaf atau masyarakat. Okey, maksudnya harta tu tak ada manfaat lah. Ataupun dia tak ada hasil, tak bagi hasil benda-benda dah. Kalau tanah tu pun tanah yang tak subur, yang kalau kita menanam ke benda ataupun kita buat bangunan ke benda, dia tak akan kekal. Benda tu boleh memusnahkan benda lah. Yang kedua, harta itu mengalami kerosakan dan kemusnahan akibat bencana alam dan tidak boleh digunakan lagi, iaitu harta wakaf asal telah musnah atau tidak dapat dimanfaatkan menurut tujuan asal pewakaf atau memerlukan kos yang tidak munasabah untuk dimanfaatkan atau kerana ketidaksesuaian lokasi harta berkenaan untuk dibangunkan. Okay, sama je ni lebih kurang jugalah. Maksudnya tak strategik. Tempat tu tak strategik. Contohnya kalau tanah tu kita nak buat masjid ke benda, tak ada orang pun duduk kat kampung tu. Maksudnya tempat tu tak ada orang. Dia tak strategik. Ketika tu boleh kita nak istibdalkan wakaf tu. Harta wakaf tu. Yang ketiga, kewujudan harta wakaf atau mauquf itu boleh membebankan penerima wakaf dan pemegang amanah wakaf iaitu Majlis Agama Negeri. Maksudnya tempat yang harta wakaf tu, tak kisahlah tanah ke benda ke, dia jadi menyusahkan orang, menyusahkan, membebankan ataupun penerima wakaf tu tak boleh nak ni pun ada rugi dia adalah gitu. Yang keempat, harta itu tidak dapat memenuhi tujuan asal pewakaf seperti keluasan yang terdekat dan terbatas. Yang kelima, jualan harta wakaf hendaklah menepati harga pasaran mengikut penilaian pihak yang berautoriti. Okey, maksudnya nak jual harta wakaf tu untuk kita nak beli harta wakaf lain ganti sebagai ganti tu, harga tu kena ikut harga pasaran ataupun harga lebih, tapi bukan kita letak sendiri. Cuma penilaian tu pihak yang berkuasa. Contoh tanah mesti, contohnya pejabat tanah mari ukur ataupun mari dia nilai lah berapa yang boleh dia jual untuk tanah ni. Yang keenam, mendapat keizinan daripada pihak pemerintah atau pemegang amanah yang sah.
Yang ketujuh, harta wakaf itu dibimbang akan mengalami kerosakan dan kemusnahan yang akan menyebabkan hilangnya manfaat makhluk itu serta harta wakaf itu terdapat maslahah untuk diistibdalkan atau dapat memenuhi kepentingan awam. Maksudnya kalau ganda-ganda pun harta wakaf tu kalau duduk biar gitu tak akan dapat penuhi kepentingan awam, dan kalau dia tukar mungkin akan dapat memenuhi kepentingan awam. Okey, seterusnya adalah syarat bagi harta wakaf yang kita dah ganti, yang kita nak ganti tu. Okey, yang pertama, harta gantian sebagai mauquf adalah lebih baik daripada mauquf yang asal. Maksudnya kalau harta wakaf tu lebih baik untuk kita ganti, maknanya kita boleh ambil harta tu. Dan yang kedua, harta gantian itu hendaklah terdiri daripada jenis harta yang sama atau lebih baik sama, atau harta alih atau tak alih. Maksudnya jenis harta yang sama. Contohnya kalau tanah dengan tanah, kalau bangunan dengan bangunan. Yang ketiga, harta gantian tu ditukarkan dengan harta kekal dan bukannya harta dalam bentuk wang tunai kerana dibimbang akan berlaku penyelewengan. Maksudnya, contoh kalau tukar harta asal tu, dia pergi jual, lepas tu dia tukar dengan wang tunai ataupun nak jadikan wakaf tunai, tak boleh. Dia kena tukar dengan benda yang boleh kekal lama ataupun akan bagi manfaat tu lama. Yang keempat, harta gantian tu boleh mendatangkan manfaat bagi tempoh yang panjang. Bukan dalam satu sehari dua ataupun setahun je, tapi boleh bagi manfaat tu macam lama lah, 5 tahun ke, benda yang tempoh lama. Yang kelima, isu dan permasalahan wakaf istibdal. Yang pertama, keterikatan dengan hukum syarak dan pandangan mazhab. Berdasarkan pandangan mazhab ni, dia kata harta wakaf tidak boleh dijual, diwarisi, dihadiah dan dipusakai. Justru itu, jadi masih ada setengah majlis agama Islam negeri ini yang terlalu rigid, yang terlalu berkeraslah berpegang teguh kepada mazhab tersebut yang tidak mengharuskan hukum istibdal sekalipun harta tersebut tidak mendatangkan hasil dan manfaat kepada beneficiari, yakni tidak mendatangkan manfaat pun kepada pemilik dan penerima wakaf tu. Yang kedua, keterikatan dengan niat pewakaf, yang mana terikat sebab ada wakaf khas yang tidak boleh dibangunkan atau ditukar ganti. Disebabkan adanya wakaf khas tu, jadi dia perlu untuk dijadikan wakaf istibdal ni, dia kena berdasarkan niat pewakaf ni lah. Yang ketiga, kedudukan tanah yang tidak strategik, tidak ekonomik, terbiar dan berselerak. Yang keempat, ketiadaan tanah yang sesuai dan tidak mendapat sokongan pihak berkuasa. Yang mana tak adanya tanah yang strategik untuk tukar ganti. Lepas tu untuk buat wakaf istibdal ni tidak mendapat sokongan daripada kerajaan. Jadi masalah. Lepas tu yang kelima, keperluan kepada tenaga pakar dalam bidang hartanah dan pelaburan. Dia perlu kepada tenaga pakar ni sebab adanya tenaga pakar tu, macam pegawai tu, dia hanya memfokuskan kepada kewangan, tapi bukan kepada pelaburan dan hartanah. Yang keenam, pelaksanaan istibdal ke atas tanah wakaf yang diambil oleh PBN. Yang mana? Pelaksanaan istibdal ke atas tanah wakaf yang diambil oleh PBN. Yang mana sepatutnya PBN ni pihak berkuasa negeri. Dia tidak perlu masuk campur benda ni. Tapi sebab PBN ni jenis keras sikit, dia ambil tanah tu secara paksaan. Okay, itu saja. Terima kasih. Kalau ada soalan, dia tanya. Ya, baik, terima kasih kepada Nuha dan juga Ifah atas pembentangan sebentar tadi. Ya, baik, satu topik yang bagus untuk dikupas berkaitan dengan wakaf istibdal. Okey, soalan saya pertama untuk Antum. Pertama adalah sejauh manakah aplikasi wakaf istibdal tu di Malaysia pada pandangan Nuha dan juga Ifah? Sejauh mana diaplikasikan di Malaysia wakaf istibdal tersebut? Okay, pada pandangan saya lah. Wakaf istibdal
tak maju, tak maju kat Malaysia sekarang ni. Maksudnya Untuk mendapat sambutan. tak dapat sambutan. Sedangkan benda ni adalah benda yang bukan kata baik lah sebab dia memenuhi maslahah masyarakat. Tapi mungkin dari segi pengurusan ataupun pentadbiran yang fakta masa ilmu Ilmu masa ilmu tu ada tapi cara nak menguruskan tu tak pandai. Gitu macam Pengurusan ni. macam tak sapa lah. Pengurusan tu tak sapa. Sampai ke ada yang ni saya kongsi balik benda yang Prof Zahari pernah cerita dalam kelas dulu. Macam benda yang berlaku kat Kelantan. Ingat tempat tu Kota Baru lah kot. Ada yang dia tukar dengan tak silap tanah kubur kot masa tu. Tapi sampai sekarang jual tempat tu, benda tu dah jual, duit tu dah dapat tapi tak ada tempat yang ganti. Maksudnya tak berlaku istibdal tu. Dia setakat sampai duit je, proses dia sampai duit je. Sampai dapat duit tu je. Jadi tak tahu yang digantikan dengan tempat lain, tanah lain tu tak tahu di mana. Ataupun dah buat ke mungkin tak buat lagi. Gitu. Maksudnya sekarang ni, bila dan wakaf istibdal ni, boleh kata orang tak nampak. Ada orang tak tahu pun pasal wakaf istibdal. Gitu. Maknanya tak sapa lah, tak sapa. Lah, daripada pandangan saya. Okay, terima kasih Nuha dan juga Ifah atas jawapan. Okay, yang kedua adalah saya nak tanya apakah cadangan ataupun cadangan penambahbaikan lah untuk mendedahkan lagi wakaf istibdal ni dalam kalangan masyarakat di Malaysia untuk nak kata yang wakaf istibdal tu dibenarkan, apakah cadangan daripada Nuha dengan Ifah ni untuk orang tu lebih cakna, pihak berkuasa tu lebih buat pindaan ke apakah yang Nuha nampak dan juga Ifah nampak. Kalau kalau saya dengan Ifah lah. Yang pertama kali dia pihak yang berkuasa yang kena memantapkan dulu. Tak pun saya tak tahu, tak pastilah ada akta ke ataupun ada undang-undang ke tentang wakaf istibdal. Tak ada. Okey, secara umumnya wakaf istibdal ni ada setengah negeri sahaja yang dia ada peruntukan ataupun SOP yang menguruskan wakaf istibdal. Adapun kebanyakan negeri di Malaysia ni masih lagi tak menerima pakailah wakaf istibdal ni. Kalau pergi dekat pernah berbual dengan Majlis Agama Islam negeri Kedah tak? Diorang memang dekat-dekat kan Terengganu. Diorang memang agak syadid lah macam yang Nuha kata tadi. Memang diorang tak terima pun wakaf istibdal itu sendiri. Jadi mungkin pada pandangan Nuha tadi dia kata mungkin kita di pihak berkuasa itu sendiri perlulah membina satu peruntukan ataupun garis panduan yang jelas. Barulah institusi Jauhar ni, institusi wakaf ni bergerak seiring dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Majlis Agama. Okay, secara umum macam itulah. Saya ada 2 negeri ke 3 negeri yang baru ada SOP, garis panduan. Yang lain tu tak ada lagi lah. Yang macam yang Nuha kata lah. Okay. Okay, yang lain ada apa persoalan ke untuk pembentang ni? Ada Okey, baik. Terima kasih kepada Nuha dan juga Ifah atas pembentangan tadi. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada pembentangan ketiga daripada Hilmi dan juga Niza. Hilmi, Niza dah ready ke? Hilmi, Niza? Saya sentiasa bersedia. Masya Allah. Duduk mana tu? Ayi ni tak kata Ayi nak pada dulu. Ayi ke? Dia Ayi. Oh, Baik, aku buka slide mana? Ya. okey. Maknanya Ayi dulu ke Hilmi dia nak? Ayi kata dia nak dulu pun boleh ke? Ya. Ayi ya. Ayi ready ya? Ayi dah ni. Ikut tadi lah, ikut turutan tadi. Cerita mana? Ada. Okey, Hilmi dengan Niza. Ready ya? Mungkin boleh share slide. Cuba. Sekejap. Dah buka kamera sekali ya? Untuk pembentang.
Jawab Ustaz. Beres-beres. Beres tak? Okay, ready Hmm. Niza dengan Imi. Boleh? Boleh tak? Rumah saya ada lift Ah, pembangunan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya persilakan Niza dan juga Imi gerak li. untuk memutarkan tajuk Baik. itulah wakaf pembangunan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk aplikasi wakaf pembangunan. Disediakan oleh nama saya Tengku Muhammad Hilmi bin Tengku Azmawi, BSY 2101038. Saya Ahmad Nizar Azri bin Makhtar, bernama metrik BSY 21. Bernama metrik BSY 2101037. Hai Mek. Beberapa isi kandungan dalam slide kami ialah pengenalan dan konsep wakaf, rukun dan syarat wakaf, kajian kes dan penutup. Mula-mula sekali adalah pengenalan. Wakaf merupakan satu amalan yang amat digalakkan dalam Islam dan telah diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW. Wakaf mempunyai pelbagai peranan yang penting yang boleh membangunkan kualiti umat Islam. Antara peranan wakaf ialah menyediakan keperluan perumahan, kemudahan kesihatan, tempat peribadatan, menggerakkan kegiatan ekonomi dan memajukan ekonomi. Konsep wakaf. Secara umumnya, wakaf merupakan satu proses di mana sesuatu harta itu dikeluarkan dari milikan manusia kepada milikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, manfaat harta akan didedikasikan untuk kemaslahatan umat Islam bagi tujuan kebajikan. Bagi konsep wakaf pembangunan pula ialah
Wakaf pembangunan adalah institusi yang menggabungkan kekuatan kedua-dua perniagaan dan wakaf. Ia menjadikan perniagaan dan wakaf sebagai institusi Islam yang luhur. Ini Zahran. Habis dah Mi. Bila Seterusnya kita masuk pada rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, pewakaf tu mestilah balik, berakal, lepas tu mampu menguruskan harta sendiri. Lepas tu kalau pesakit yang ternak tu boleh mewakafkan hartanya tidak lebih daripada 1/3. Lepas tu secara sukarela. Lepas tu berwakaf secara wasiat tertakluk pada hukum wasiat. Seterusnya harta yang diwakaf, harta yang halal dan boleh diambil manfaatnya. Lepas tu milik penuh pewakaf dan bukan harta orang lain, ditentukan secara jelas. Seterusnya boleh diambil manfaat secara berterusan dan boleh dipindah milik. Seterusnya rukun yang ketiga, penerima wakaf iaitu orang Islam. Lepas tu orang kafir selain daripada dari kafir harbi. Dan yang terakhir sekali, lafaz wakaf hendaklah lafaz tersebut jelas. Gitu. Contoh kajian kes yang kita boleh ambil iaitu Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra Panji. Kompleks Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petra KIJP ni yang bertempat di Panji, Kota Baru, Kelantan, iaitu merupakan hasil cetusan idea bawah duli yang maha mulia Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra. Kompleks ini telah dibina di atas tanah wakaf seluas 11.99 ekar yang diwakafkan oleh almarhum Tengku Kaya Pahlawan. Lepas tu perasmian kompleks ini telah disempurnakan oleh baginda pada 11 November 2000. Terusnya kompleks ini memainkan peranan penting dalam mempertingkat dan memperkembangkan kerja-kerja kebajikan serta pembangunan ilmu. Kompleks ini terdiri daripada beberapa komponen, iaitu yang pertama dia ada Dewan Utama, yang kedua ada Dewan Serbaguna, yang ketiga Dewan Makan, yang keempat asrama anak-anak yatim dan pelajar tahfiz, yang kelima kuartus kaki tangan, lepas tu bilik-bilik kuliah dan musalla. Selain itu juga dalam kajian kes dibuat daripada ahli Universiti Kuala Bestari. Universiti Kuala Bestari merupakan salah sebuah institusi pengajian Islam tinggi, institusi pengajian tinggi swasta IPTS yang menjadikan wakaf sebagai mekanisme utama bagi kelangsungan dan pembangunan. Rahayati Hussein, Rusna Dewi Abdul Rashid dan Nur Inayah Yaakob pernah menyatakan kejayaan UCB Bestari dalam menggunakan wakaf sebagai alat untuk mengumpul dana boleh dijadikan model sebagai universiti berasaskan wakaf. Sebagai kesimpulan, wakaf sebagai satu ibadat yang digalakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan cara menyediakan kemudahan-kemudahan kesihatan, pendidikan dan ibadat. Apabila masyarakat mendapat kemudahan menerima rawatan kesihatan, pendidikan dan kemahiran,
Maka dari sudut inisiani ini bermakna mereka juga telah membangun. Sekian, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Imi dan juga Niza atas pembentangan. Awal tu boleh dah. Okey baik. Okey, sekejap lagi Entum masuk link baru sebab yang ni dah nak habis tempoh dia. Sebab saya guna yang trial. Nanti Entum masuk link balik link yang saya share balik dalam group tu. Untuk Ikhwan dan juga Ayi nanti masuk link baru untuk pembentangan. Sekarang. Okay, baik. Soalan saya pertama untuk Niza dan Imi. Apakah isu-isu yang selalunya timbul dalam wakaf pembangunan ni pada pandangan Antum isu-isu yang timbul dalam wakaf pembangunan? Isu-isu yang timbul Ustaz. Apakah berkaitan dengan wakaf pembangunan? Pengurusan ke apa yang Antum nampak? Saya rasa dari segi pengurusan kot. Pengurusan. Hmm. Sebab Sebabnya apa ni mungkin kadang-kadang sebab orang tengah ke kan tak mira kan. Mungkin ada berlaku pecah amanah ke okey, gitu. baik. Pecah amanah di peringkat orang tengah tu lah. Okey, baik. Okey, baik. Okey, Antum saya terpaksa end dulu yang ni. Nanti Antum join link yang baru tu sebab yang ni dah ada 30 saat yang ni. Okey, soalan kedua saya akan tanya next link. Boleh? Antum left dulu nanti kita join yang baru. Okey, baik.